Kadang-kadang kita dengar istilah nilai, tambah nilai dan seumpamanya. Dan kita juga dengar istilah tentang harga. Dan kita juga dengar istilah tentang kos. Jadi apakah perbezaan di antara tiga perkara ini dan bagaimana ianya memberi kesan kepada jual beli? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan isu-isu ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Apakah perbezaan di antara nilai, harga dan juga kos? Jadi apabila kita belajar ilmu-ilmu berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan bisnes, kadang-kadang kita dengar pelbagai jenis istilah yang digunakan yang mungkin pada kita merujuk pada perkara yang hampir sama. Kadang-kadang kita dengar istilah nilai, tambah nilai dan seumpamanya. Dan kita juga dengar istilah tentang harga. Dan kita juga dengar istilah tentang kos. Jadi apakah perbezaan di antara tiga perkara ini dan bagaimana ianya memberi kesan kepada jual beli? Jadi kita ambil contohlah jam ni ya. Katakan ada seorang pekedai, dia menjual jam. Jadi kos kepada pekedai itu ialah apa yang dia kena bayar ataupun yang dia kena tanggung bagi membolehkan jam ini sampai ke tangan pelanggan. Jadi mungkin perkara pertama yang dia kena bayar ialah harga jam ni. Kemudian mungkin dia kena bayar pengangkutan yang perlu daripada pembekal jam kepada pekedai demikian. Dan mungkin apabila dia ada stok jam itu, dia kena simpan. Jadi nak menyimpan jam sebelum dibeli pun ada kos-kosnya juga. Jadi kesemua kos yang dibayar bagi membolehkan jam berkenaan akhirnya sampai kepada pembeli, itu ialah kos pekedai berkenaan. Apa pula harga? Harga ialah balasan yang pekedai itu mahu sebelum dia menyerahkan jam itu kepada pelanggan. Jadi katakanlah setelah dia membayar harga jam, dia membayar pengangkutan, kos penyimpanan dan seumpamanya, semuanya berjumlah RM800. Kemudian dia meletakkan harga RM1,000 untuk jam yang nak dijualkannya itu. Jadi ini bermakna dia ada keuntungan RM200 di atas kos yang dia tanggung. Jadi kos barangan RM800, harga ialah RM1,000. Sekarang kita masuk minda orang yang nak membeli pula. Katakanlah saya ni nak membeli jam. Saya masuk ke dalam kedai jam berkenaan dan saya nampak jam tu. Mungkin pertamanya saya tengok dari segi fungsinya, sama ada jam berkenaan ada fungsi-fungsi yang saya kehendaki. Walaupun kita semua tahulah jam ni nak menunjukkan waktu. Tapi kadang-kadang di zaman ini jam juga digunakan untuk menunjukkan tarikh. Mungkin kalau jam elektronik tu dia boleh ada pelbagai fungsi. Jadi mungkin perkara pertama yang saya tengok ialah fungsi jam berkenaan. Adakah ianya memenuhi kehendak saya? Kemudian saya tengok perkara-perkara lain. Contohnya jenama. Adakah jenama jam itu satu jenama yang bila saya pakai akan menyebabkan saya rasa seronok? Adakah jenama itu merupakan jenama yang popular ataupun laris di ketika itu? Kemudian saya tengok pelbagai perkara lagi lah. Mungkin tengok dari segi sama ada jam ini merupakan jam yang baru diperkenalkan ataupun jam yang lama tetapi dikira susah nak didapati. Jadi banyak perkara-perkara lain selain daripada harga yang menjadi perkiraan pada saya. Jadi mungkin bagi saya jam ini bernilai mungkin RM2,000, tetapi harga yang dikendaki dibayar oleh saya hanya RM1,000. Jadi apabila saya nilai yang ada pada minda saya melebihi harga jam berkenaan, maka tentunya saya boleh membeli jam itu. Tapi sebaliknya, sekiranya
pembeli yang lain masuk. Dia tengok jam berkenaan, mungkin fungsinya dia suka tapi jenamanya dia tak suka. Dan mungkin pada ketika yang sama dia tak cukup duit. Jadi perasaannya taklah segairah pelanggan yang pertama. Jadi mungkin bagi dia jam yang dijual itu sebenarnya hanya bernilai mungkin RM500 saja. Baru kalau RM500 dia sanggup bayar. Jadi tentunya harga yang ditawarkan itu jauh lebih tinggi daripada nilai yang ada di tangan pelanggan. Jadi sebab itulah dia tak akan membeli jam berkenaan. Jadi inilah pentingnya kita memahami tentang perbezaan di antara kos, harga dan juga nilai. Jadi bagi orang yang nak berniaga, yang pentingnya ialah harga yang ditawarkan itu lebih tinggi daripada kos supaya dia ada keuntungan. Jadi kalau katakanlah harga yang ditawarkan tu terlampau nipis keuntungannya, mungkin kosnya RM950, harga yang dia tetapkan RM1,000, untung mungkin RM50 saja. Jadi dia terpaksa menjual jam yang banyak untuk mendapatkan keuntungan sebab nak bayar sewa kedai lagi, nak bayar gaji orang yang menjual lagi dan seumpamanya kan. Jadi harga ini sebenarnya menentukan sama ada kita mahu menjual atau tidak. Sekiranya untung lebih, tentunya kita akan mahu menjual. Tapi sekiranya untung itu amat sikit, mungkin kita akan cari barangan-barangan lain yang keuntungannya lebih besar untuk kita jual. Jadi harga dalam pasaran menjadi faktor penentu kepada penjual kerana sekiranya ianya rendah, ianya tidak berbaloi untuk dijual. Jadi baik jadi produk lain. Sebaliknya bagi pembeli pula, dia akan membezakan nilai yang ada pada mata dia dengan harga yang dia kena bayar. Lagi besar nilai, lagi murah harga, lagi senang dia nak membeli. Tetapi sekiranya katakanlah jam tadi yang harganya RM1,000, di mata orang yang nak membeli itu hanya mungkin RM1,100 saja. Jadi kadang-kadang dia fikirlah berbaloi atau tidak sebab lebihan antara nilai dengan harga itu hanya RM100 saja kan. Sebenarnya kita tak adalah menetapkan harga dalam kepala kita, tapi apabila kita melihat sesuatu, kita hanya akan membeli sekiranya apa yang kita rasa kita akan dapati dari segi fungsi, dari segi keceriaan, dari segi keseronokan dan bagi orang yang suka menunjuk-tunjuk dari segi kebanggaan berbanding dengan apa yang kita bayar. Jadi ini penting bagi orang yang nak menetapkan harga, yang nak memastikan produk ataupun perkhidmatannya dapat memasuki pasaran, kerana meletakkan harga ini penting supaya ianya tidak melebihi nilai yang ada di mata kebanyakan pelanggan di dalam pasaran yang kita sasarkan. Oleh itu sekiranya kita ni peniaga, yang penting bagi kita ialah memastikan harga yang kita letakkan memberi keuntungan kepada kita, tetapi di dalam masa yang sama berada di bawah nilai yang ada di mata pelanggan-pelanggan yang kita sasarkan. Ini pentinglah sebab dalam masyarakat ni bukan semua orang akan suka kepada barangan yang kita jual ataupun perkhidmatan yang kita berikan. Jadi kita kena tetapkan siapa yang nak kita sasarkan dan harga itu biarlah rendah daripada apa yang dianggap nilai kepada pelanggan kita. Jadi mereka tentunya lebih mudah untuk membeli. Tetapi sebaliknya sekiranya harga yang kita letakkan terlalu tinggi sehingga ianya menjangkau nilai yang ada pada pelanggan-pelanggan yang kita sasarkan, mungkin barangan kita ataupun perkhidmatan kita tak laku. Tapi sebaliknya kalau kita jual rendah sangat, mungkin kita tak untung. Jadi kos dan harga menjadi faktor kepada penjual sama ada dia nak menjual atau tidak, manakala nilai dan harga merupakan faktor kepada pembeli sama ada dia nak beli atau tidak. Jadi dengan adanya ilmu ini,
kita tentunya akan menjadi lebih peka di dalam meletakkan harga barangan ataupun perkhidmatan yang nak kita jual kepada pelanggan. Jadi saya berharap dengan perbincangan ini ianya membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih baik. Ada banyak lagi video-video di channel Pok Nikdin ini yang boleh anda tonton, dan sekiranya anda dapat manfaat daripada video-video kami, silalah sebarkan kepada rakan-rakan usahawan anda yang lain dan ajak mereka untuk subscribe channel Pok Nikdin ini. Kita ada pelbagai video dari segi pembentukan strategi, merangka bajet, ilmu-ilmu asas ekonomi dan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.